Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Anda bersama saya Sanahya dan kita tahu selepas penamaan calon semalam untuk PRN Sabah dan ketika ini kempen hari pertama telah pun bermula. Pelbagai cerita dan juga kisah dapat kita dengar sejak daripada pagi tadi dan pastinya kami akan membawakan kepada anda apa yang dikutip ataupun apa yang dibuat liputannya oleh rakan wartawan kita yang berada di sana. Tetapi sebelum itu, ini ada satu kenyataan media daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang mana ralat kepada senarai parti dan juga jumlah kertas penamaan bagi PRU DUN Sabah yang ke-16 dan pihak Urus Setia SPR memohon maaf atas kekhilafan yang tidak disengajakan semasa proses memasukkan data telah berlaku sedikit kesilapan maklumat dan juga kalau anda dapat perhatikan di situ ini adalah senarai baharu yang telah pun dikemaskini oleh SPR yang mana jumlah dan keseluruhan calon yang bertanding masih kekal sebanyak 447 calon. Bagaimanapun jumlah itu berubah mengikut parti yang mana Parti Warisan Sabah atau Warisan sebelum ini disenaraikan adalah 53 dan juga jumlah terkini adalah 54 parti dan juga Parti Amanah Negara sebelum ini disenaraikan adalah 1 dan juga selepas melihat kembali ia adalah jumlahnya adalah kosong dan juga selain daripada itu Parti Perpaduan Rakyat Sabah ataupun PPRS sebelumnya adalah 23 dan jumlah terkini adalah 24. Begitu juga dengan perpaduan iaitu Pertubuhan Perpaduan Rakyat Kebangsaan Sabah yang sebelum ini 1 dan jumlahnya sebenarnya adalah kosong. Dan juga apa yang dinyatakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, calon Parti Amanah Negara Amanah akan bertanding di bawah tiket Parti Warisan Sabah Warisan manakala tiada calon yang mewakili Pertubuhan Perpaduan Rakyat Kebangsaan Sabah Perpaduan tetapi sebaliknya adalah calon untuk Parti Perpaduan Rakyat Sabah. Baik, itu adalah kenyataan berkaitan dengan SPR tetapi saya suka untuk berkongsikan dengan anda berkaitan dengan jumlah dan juga mungkin nombor-nombor yang ada ketika PRN Sabah 2020 untuk kali ini. Apa yang boleh saya kongsikan dengan anda adalah sejumlah 3.576 juta deposit dibayar oleh 447 calon yang bertanding di 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam Pilihan Raya Negeri Sabah yang akan berlangsung 26 September ini dan sebenarnya jumlah deposit itu adalah berdasarkan kepada syarat ditetapkan Undang-Undang Pilihan Raya yang bertanding kerusi dan iaitu RM5,000 bagi setiap deposit pilihan raya dan RM ataupun RM3,000 lagi untuk deposit bahan kempen. Kalau dilihat kepada fakta lain yang berkaitan adalah Barisan Nasional BN akan bertembung dengan sekutunya Perikatan Nasional PN dan Parti Bersatu Sabah PBS di 17 daripada jumlah 73 DUN yang dipertandingkan pada Pilihan Raya Negeri kali ini. Dan selain daripada itu, kerusi tersebut adalah di Bengkoka, Telupit, Lumadan dan juga Mentugung, Tandik, Kedamaian, Kapayan, Karamunting, Melalap, Sook, Bingkur, Mayuk, Tulit dan juga Penginatan, Liawan, Tambunan dan juga di Tanjung Aru. Itu kawasan 17 pertembungan yang berlaku di antara parti politik dan untuk sekarang ini kalau di astroawani.com anda boleh lungsuri astroawani.com. Apa yang kami boleh kongsikan dengan anda adalah satu page Sabah Memilih dan di situ juga kami senaraikan calon-calon tumpuan untuk PRN kali ini yang mana Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal daripada Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Bong Mohtaradin, Datuk Seri Hajiji Muhammad Nur, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau dan juga Datuk Dr. Jeffrey Kitingan termasuk Datuk Seri Masidi Manjun. Jika anda terlepas berita-berita yang kami paparkan menerusi kaca TV anda di Astro Awani 501, anda boleh terus ke astroawani.com dengan kata carian PRN Sabah dan di situ kami senaraikan apa kata rakyat, apa kata pengundi dan juga bagaimana pula perjalanan dan juga strategi pemimpin pakatan dan juga pemimpin parti-parti yang akan bertanding.
Baik, itu antara perkara yang boleh saya kongsikan dengan anda sebab seketika nanti kita akan bersama dengan rakan wartawan kita untuk kita berkongsi di hari pertama kempen bagaimana keadaan dan juga situasi semasa. Tetapi sebelum saya bersama dengan Syahrizal, saya nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan fakta calon. Antara tiga elemen penting adalah calon termuda Don Tandik iaitu Yilson Yanggun daripada Barisan Nasional yang berusia 22 tahun. Diikuti dengan calon tertua iaitu Don Bugaya Taraji Jamdi dari PPRS yang berusia 75 tahun. Dan paling menarik adalah kita dapat saksikan semuka antara saudara, maksudnya akan bertentang ataupun berlawan di kawasan dan juga Don, yang mana di Don Senalang, Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal daripada Warisan akan ditentang oleh Nur Azman Utuh Nain daripada Perikatan Nasional, dan juga Don Sulaman adalah Datuk Seri Hajiji Muhammad Nur dan juga ditentang oleh Datuk Ali Asgar atau Ali Asgar Basri dari Warisan. Okey, itu fakta dan juga berkaitan dengan calon. Tapi sekarang ini kita nak melihat suasana dan juga keadaan di Sabah ketika ini. Hari pertama mungkin tempoh berkempen yang akan berlangsung dalam tempoh beberapa minggu ini. Kita nak terus bersama dengan Syahrizal yang berada di Tuaran ketika ini. Syahrizal, mungkin perkongsiannya daripada apa yang Syahrizal lihat, apa yang Syahrizal nampak dan juga bagaimana bahang untuk kempen pilihan raya negeri Sabah ketika ini. Baik, Ehsan, kalau boleh kita kongsikan seperti apa yang dikongsikan juga oleh Asim Hassan pada sebelah pagi tadi berkenaan dengan betapa suramnya suasana berkempen di Sabah ini sempena dengan pilihan raya negeri. Dan boleh juga saya ambil kira kerana pada sebelah malam tadi saya berada di Keningau dan saya sempat melihat wakil ataupun calon daripada Warisan itu saudara Rasinin ada melakukan lawatan ataupun berkempen, sudah mula berkempen dengan melawat keluarga yang mempunyai anak yang kurang upaya pada sebelah malam tadi di sekitar kawasan di Limbawan di Keningau. Dan dalam perjalanan saya daripada Keningau menghala ke Kota Kinabalu, saya sempat menyaksikan sendiri beberapa kawasan seperti Kimanis, Bungawan, Papar. Masih tiada bendera-bendera yang kalau kita boleh kita gambarkan sebagai pesta bendera seperti mana pilihan raya yang sepatutnya itu yang kita saksikan. Tetapi apa yang boleh kita kongsikan juga adalah sebenarnya kalau ikutkan kawasan-kawasan yang saya lalu ini, sebenarnya kebanyakannya adalah daripada kawasan yang didominasi oleh etnik ataupun KDM, etnik KDM itu sendiri yang rata-ratanya adalah merupakan penganut agama Kristian. Dan kalau kita ikutkan sebelah pagi tadi terdapatnya ada upacara keagamaan pada sebelah pagi tadi, itu misa yang habis yang tamat sekitar jam 11 atau 11.30 pagi, dan selepas itu barulah aktiviti khidmat bertemu masyarakat dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, dan selepas itu jugalah baru berlakunya untuk acara untuk meletakkan bendera dan sebagainya. Dan itu yang kita boleh kongsikan kenapa berlaku sedikit suram sebenarnya. Mungkin itu salah satu fakta, salah satu sebab kenapakah tiada program-program bertemu masyarakat yang dilakukan oleh calon-calon yang bertanding di beberapa kawasan, khususnya di kawasan KDM, Ehsan. Dan sebenarnya selepas daripada perjalanan daripada Kota Kinabalu, saya untuk menghala ke kawasan Tuaran ini, sebenarnya saya sempat singgah di salah satu kawasan kerusi Dewan Undangan Negeri N18 Inanam. Kenapa saya singgah di situ? Kerana di kawasan N18 Inanam ini adalah merupakan kawasan kedua tertinggi yang mempunyai senarai calon teramai kedua selepas Bengkoka yang Ehsan kongsikan tadi. Dan di N18 Inanam ini terdapat 10 calon. Jadi saya sebenarnya sangat teruja untuk berada di situ sebab saya ingin melihat sendiri. Sebab kita tidak pernah berlaku, Ehsan, sepanjang kita melakukan liputan pilihan raya dan saya melakukan liputan pilihan raya di Semenanjung, kita jarang bertemu dengan angka-angka sebegini. Jadi kita ingin melihat bagaimana gaya pemikiran masyarakat ataupun pengundi di N18 Inanam ini untuk memilih 10 orang calon ini. Jadi bagaimana saya ingin melihat sendiri, ingin mendengar sendiri apakah yang disuarakan oleh mereka. Dan boleh saya rangkumkan rata-rata yang mengatakan mereka
mungkin akan menjadi sedikit bingung untuk memilih mana satu sebenarnya untuk dipilih, kerana ada juga yang mengatakan nak kena tengok dulu rupa diorang ni macam mana. Ada yang nak tengok dulu macam mana manifesto yang diorang akan buat. Tapi ada juga yang mengatakan nak tengok watak sebenar diri dia ni. Adakah sebelum pilihan raya dia orang lain dan masa pilihan raya dia orang lain, dan selepas pilihan raya dia terus jadi orang yang lain-lain lagi, Ehsan. Jadi apa kata kita dengarkan, Ehsan, apa yang diperkatakan oleh pengundi-pengundi di sekitar Inanam yang sempat saya temui pada sebelah tengah hari tadi, Ehsan. Calon, so macam mana Uncle tengok? Ini kali ramai. Saya belum tengok lagi dia punya itu, Pak. Sebelum ni ramai macam ni kan? Tidak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Ini first time ramai? Ya, first time. Ini first time. Kalau 10 calon, first time lah. So tengoklah Uncle, kalau macam rakyat lah kan, macam aku pengundi kan. Kalau ramai-ramai macam ni, macam mana mau pilih Uncle? Kalau ini pilih, nanti saya tengok dulu itu apalah. Belum saya tengok dia punya orang, nama kah, itu Manifesto. calon dia saya belum baca lagi itu. Calon terlalu banyak buat orang lebih bingung bagi orang muda. Jadi sekarang kita orang muda nih kan, lagipun keadaan lagi pandemik, jadi keadaan semakin teruk kan. Jadi mau pilih calon mesti yang tepat lah supaya boleh cover itu masalah yang akan datang lah. Jadi kalau bagi saya kalau terlampau banyak calon susah lah bagi orang muda juga. Itu semua pasal perwatakan. Will they be there? Will they be there for you? Kan? So kita sebagai pengundi, kita kena smart lah. We have to be very smart. We have to be very terperinci lah. Kita kena tahu dia punya karakter macam mana. Kan? Ada tak pembangunannya di bawah, ada tak perjuangannya di bawah. Exactly. Anybody can bring any issues. Okay? Tapi kita kena tahu dia punya watak macam mana. Okay? Kalau dia jujur, can this fellow be trusted? Apa dia buat selama ni? Because as I understand it, banyak yang bertanding pun ke sebelah sini. Banyak bertanding is old timers pun ada juga. Kan? It's a mix. Ada yang baru, ada yang lama, ada incumbent, apa semua. Kan? And masing-masing ada dia punya alat tuju, dia punya polisi dan mengikut manifesto parti masing-masing lah. But then again, as a voter, for me, what I look for is what can he do? What can he really do? Baik, Ehsan, kalau itu cerita di Inanam, dan hari ini dan sekarang ini saya sebenarnya dalam perjalanan untuk bertemu dengan penduduk masyarakat di sekitar Kyulu, kerana dikabarkan ada satu acara yang anjuran yang diajarkan oleh UPSI bersempena dengan untuk melihat sendiri bagaimana pembuatan sigar. Okey, sigar ni adalah merupakan, kalau kita nak faham, dia merupakan tanjak yang digunakan oleh masyarakat etnik dusun, dan sebentar lagi saya akan ke lokasi tersebut sebab kita nak melihat sendiri bagaimanakah cara pembuatan sigar ini dilakukan dan bagaimana pula impak ekonomi daripada hasil daripada pembuatan sigar ini. Baik, Ehsan, sedikit juga untuk kita kongsikan, di daerah Tuaran ini terdapat 4 kerusi DUN, iaitu yang pertama yang kita buat liputan semalam iaitu di N12 Sulaman, dan N13 adalah Pantai Dalit. Pantai Dalit ini ada terdapat 8 calon, juga teramai sebenarnya, antara yang teramai, ketiga teramai sebenarnya selepas 11, 10 dan 8 ini adalah di Pantai Dalit. Dan kalau kita tengokkan dominasi parti-parti, kalau ada yang menyebut berkenaan dengan PN dan BN, banyak didominasi di 2 kerusi, 12 dan 13. Kalau 14 dan 15 iaitu di Tamparuli dan juga di Kyulu, ini banyak didominasi itu parti-parti yang menghususkan kepada perjuangan etnik KDM atau Kadazan Dusun Murut dan sebagainya. Sebab itu kita dapat melihat di kedua-dua kerusi ini di N13, di N14 dan 15, kebanyakan dominasi parti adalah yang berasaskan kepada perjuangan etnik di negeri Sabah, itu antaranya PBS, LDP, APCO dan juga PCS. Ehsan. Baik, terima kasih Syahrizal. Banyak lagi perkara yang sebenarnya saya nak tanyakan kepada Syahrizal, mungkin berkaitan dengan kempen, jadual mereka bagaimana, adakah media mengetahui dan sebagainya. Tapi mungkin di lain waktu untuk saya bersama dengan Syahrizal. Tapi selepas ini saya akan bersama-sama dengan seorang penganalisis untuk kita mendalami dan juga memahami untuk tempoh berkempen ini apa sebenarnya strategi yang perlu dilakukan, terutamanya melibatkan calon, dan yang kedua, apa yang rakyat mahukan supaya apa yang diaspirasikan itu dapat dijayakan oleh calon yang mereka pilih nanti. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.
73 DUN menjadi taruhan parti politik yang bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah kali ini, yang mana PRN kali ini mencipta sejarah tersendiri apabila menyaksikan ada pertemuan 11 penjuru bagi perebutan kerusi DUN Bengkokang. Untuk waktu ini kita nak terus saja bersama dengan Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan dasar awam UiTM Sabah ketika ini. Hello, Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Ya, kita masih lagi bersama-sama selagi tak selesai Sabah memilih ini. Selagi itulah kita akan melihat kepada perkembangan dan juga situasi terkini. Tetapi mungkin secara spesifik saya nak melihat dulu Doktor kepada calon-calon tumpuan. Mungkin nama-nama yang kita tahu seperti Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, Datuk Seri Anifah Aman mungkin, dan juga Datuk Seri Saleh Said Keruak dan juga Datuk Seri Bong Mohtaradin. Tetapi ini antara tumpuan-tumpuan individu dan juga figura sepanjang PRN kali ini. Bagaimana konteks rapat yang kita dapat faham berkaitan dengan muka-muka calon tumpuan ini di Sabah, Doktor? Ya, sekiranya kita lihat setiap calon yang bertanding inilah. Contohnya Datuk Seri Bong, Anifah Aman, Datuk Seri Syafiq Abdal, Haji Ji, semua ini akan bukan dua penjuru. Kita dapat lihat juga mereka mempunyai ada 6 penjuru ya. Jadi ini merupakan tumpuan utama untuk kita lihat bagaimana strategi mereka dan juga manifesto. Yang paling penting ini kita kena tunggu adalah manifesto, apa yang mereka ingin, apa yang mereka janjikan dan ingin laksanakan. Ini adalah yang kita kena lihat dan tunggu dahulu. Tidak silap saya 16 hari bulan ini ya. Dan juga Doktor, sebenarnya pada muka-muka dan juga figura calon tumpuan ini, kita menyenaraikan juga antara calon termuda yang berusia 22 tahun daripada DUN Tandik iaitu Yilson Yangon, dan juga calon tertua adalah DUN Bugaya dari iaitu Taraji Jamdi daripada PPRS yang berusia 75 tahun. Dan juga dalam pecahan ini kita melihat kepada konteks ada yang dicalonkan sebagai belia, tetapi peratusan wanita yang dicalonkan agak kurang daripada 20% kalau saya tak silap. Tetapi bagaimana percaturan ini yang doktor dapat lihat, terutamanya melibatkan parti-parti yang telah yang meletakkan calon-calon mereka untuk bertanding? Ya, sekiranya kita lihat secara umum, kali ini memang saya rasa dekat lebih 73 kerusi, 6 kali ganda. 447 itu adalah 6 kali ganda, close to 6 kali ganda orang yang bertanding. Kita nampak ada yang muda, kita nampak ada yang yang sudah berumur, dan kita sekiranya kita lihat parti pun banyak juga parti-parti, contohnya Barisan Nasional UMNO juga memperkenalkan ramai calon yang baru. Dan kalau kita lihat juga yang amat menariknya sebenarnya sekarang ini adalah isu politik langgar ini. Kenapa saya katakan langgar itu? Sebab kita dapat juga lihat ada kawasan itu di mana ada BN, ada PN bertanding, ada juga PBS, ada juga PBRS, ada juga MCA. Jadi ini yang amat menarik. Selain daripada Bengkoka itu yang ada double digit, saya rasa itu adalah pertama. Tapi ada juga isu yang politik langgar ini. Ini sebenarnya yang menjadi tumpuan. Sebab ramai orang sekarang, ramai ahli politik ini sekarang langgar ke gelanggang pertarungan kerana mereka yakin sebab sentimen dan juga keadaan politik yang tidak menentu. Nah, ini menyebabkan free for all masuk ke gelanggang ini. Nah, ini adalah satu isu sebab banyak orang akan bertanding. Isu dia sekarang adalah pertama, of course, isu pertama adalah melihat, nanti kita nak lihat apa yang isu yang mereka ingin bawa. Yang kedua juga, bagaimana jentera ini ingin mendapat lebih banyak undi. Sebab kita kena faham juga sekarang ini kita masih ada COVID. Sudah tentu Jason pun tahu di Lahad Datu tu ada kes COVID ya. Jadi orang yang ingin keluar mengundi ini juga adalah satu cabaran utama. Sebab tahun PRU dahulu kita hanya ada 77% dan sebelum itu 79%. Nah, sekarang ini dengan adanya COVID, dengan adanya PRN yang berlaku secara di luar jangka,
Jadi peratus untuk mengeluar mengundi dan bagaimana jentera ini ingin membawa mereka keluar, itu adalah isu utama, satu cabaran bagi mereka. Dan juga bagaimana setiap daerah itu yang mempunyai mereka dalam blok yang sama tapi bertanding antara satu dengan mereka, apa yang dipanggil kalau kita lihat PBS katakan sebagai friendly match lah, dia kata. Ya, dan juga doktor, bila kita sebut penjuru ini, dia antara sejarah jugalah untuk Sabah, sebab mungkin kita jarang mendengar 10 11 penjuru tetapi berlaku kali ini. Bagaimana pertimbangan itu doktor, terutamanya yang melibatkan pengundi ini? Ini sebenarnya ini yang saya katakan tadi itu politik langgar. Sekali lagi kita orang mencipta sejarah ya, double digit. Walaupun ada dua kawasan, satu 10, satu 11. Dan sekiranya kita lihat ini yang cabaran mereka adalah ini menyebabkan pengundi pertama akan agak confused, okay? Sebab terlalu ramai, right? Dan kedua pula bila pengundi itu confused, yang merisaukan saya ini adalah adakah mereka akan keluar mengundi, right? Jadi sekiranya tidak keluar mengundi disebabkan begitu banyak pilihan, jadi mandat itu tidak reflektif, tidak reflektif kepada mandat rakyat. Disebabkan memang bagus, memang memang sebenarnya dalam demokrasi kita tidak menghalang, berapa banyak pun boleh. Tapi kali ini hanya dia luar biasa sikit orang yang calon-calon yang datang bertanding itu. Ya, ini yang kita sebut apa yang doktor istilahkan sebagai politik langgar. Kalau mungkin saya sebut langgar lah kalau bahasa lainnya. Tetapi doktor tadi mungkin hari ini hari pertama kita Sabah berkempen. Parti politik pastinya ada strategi. Tetapi selalu kita tengok kalau nak hangat ni di hujung-hujung. Tetapi dalam waktu ini apa yang doktor boleh katakan, terutama kalau nak bergerak, mungkin bergerak sekarang, terutamanya dalam kita dan juga parti politik ini untuk berkempen, doktor. Ya, sebab kalau kita tengok kalau kita tengok sekarang ya, sebab banyak SOP yang kena dipatuhi dan bukan seperti dahulu PRN. Contohnya Kimanis kita nampak sebelum ini Kimanis dia berbeza sikit sebab masa itu sebelum COVID. Jadi kita nampak meriah. Jadi kali ini saya rasa banyak strategi yang digunakan adalah menggunakan social media. Kan? Lagipun sekarang ini kita hanya boleh terhad kepada 250 orang. Nah, sekiranya mereka ingin pergi rumah ke rumah pun memang boleh, tapi terhad, tidaklah seperti dahulu. Jadi ini adalah kengkangan-kengkangan, norma biasa, norma politik biasa. Selain daripada norma politik langgar, kita juga ada norma politik yang baru berkempen ya. Jadi ini adalah antara perbezaan di antara dahulu bagaimana mereka kempen dan juga sekarang. Tapi sekiranya kita lihat sekarang ini di Facebook, di social media, kita sudah nampak banyak video yang dibuat dan sudah mulalah ini. Tapi saya rasa yang paling penting apabila yang selepas manifesto ini. Sebab ini yang kita kena lihat, apa yang perlu dijanjikan. Sebab apa yang kita nampak ini semua banyak ahli politik ini semua akan dijangkakan akan bercakap tentang kemajuan Sabah. Tapi what makes you different from other political party? Artinya how sexy you are, okay, untuk orang percaya kepada anda. Dan juga apa yang isu sebenar yang mereka ingin tangani untuk Sabah ini. Sebab pertama kita banyak pengangguran yang tertinggi, kita ada kadar kemiskinan yang tertinggi, kos sara hidup yang tinggi. Untuk maklumatnya, sekiranya kita lihat gaji sebenarnya di Sabah ini adalah antara 1,250 hingga 1,550 ringgit. Dan kadar kenaikan pertumbuhan gaji itu hanya 90 setahun. Itu sekiranya anda bernasib baik. So RM90 ataupun 80 hingga RM90 itu artinya sebulan dekat
RM7 lebih. So itu tidak selari dengan inflasi yang ada, kadar inflasi yang berada di Sabah dan juga kos sara hidup. Ya. So ini adalah cabaran-cabaran isu-isu yang mereka ingin tangani lah. Baik, terima kasih doktor, sebab nanti saya akan nak tanyakan doktor berkaitan dengan refleksi PRN Sabah ini kepada PRU nanti mungkin, tetapi kita nak melihat dulu perjalanannya bagaimana. Terima kasih Dr. Fidausi Sufian, Pensyarah Dasar Awam UiTM Sabah, bersama-sama dengan Sabah Memilih untuk Buletin Awani Khas ketika ini. Banyak perkara anda lungsuri astroawani.com untuk dapatkan perkembangan dan juga maklumat terkini, terutamanya berhubung dengan Pilihan Raya Negeri Sabah. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.